Kisah kereta Mazda muat dalam bagasi baju. Jenama Mazda dari Jepun merupakan antara jenama kereta yang mempunyai reputasi baik di kalangan pengguna. Khasnya di Malaysia, menempatkan diri dalam kategori jenama niche yang tidak terikut rentak pesaing lain. Strategi jualan yang diamalkan Mazda nyata berkesan dibantu keyakinan orang ramai terhadap jenama kualiti, servis serta sejarah syarikat terkenal ini yang telah memperkenalkan pelbagai inovasi permotoran dalam tempoh panjang. Salah satu usaha inovatif Mazda semasa era kegemilangan syarikat itu yang jarang diceritakan adalah rekaan sebuah kenderaan yang mampu dibawa ke mana-mana seperti sebuah beg pakaian. Mazda Motor Corporation juga dikenali sebagai Mazda. Ia merupakan pembuat kereta multinasional Jepun yang berpusat di Fuchu, daerah Aki, wilayah Hiroshima, Jepun. Pada tahun 2015, Mazda menghasilkan 1.5 juta kenderaan untuk jualan global yang majoritinya hampir 1 juta dihasilkan di syarikat kilang Jepun. Dengan bakinya datang dari kilang-kilang lain di seluruh dunia. Pada tahun 2015, Mazda ialah pembuat kereta terbesar ke-15 oleh pengeluaran di seluruh dunia. Mazda ditubuhkan pada 30 Januari 1920 oleh Jujiro Matsuda yang pada asalnya dinamakan Toyo Kogyo Company. Kemudian pada tahun 1927 syarikat itu mula menghasilkan alat mesin. Sehingga akhirnya syarikat itu menukar namanya sekali lagi kepada Mazda yang masih digunakan sehingga hari ini. Dari 1974 hingga 2015, Mazda mempunyai perkongsian dengan Ford Motor Company yang memperoleh 24.5% kepentingan pada tahun 1979, meningkat kepada 33.4% pemilikan Mazda pada Mei 1995. Di bawah pentadbiran Alan Mulally, Ford secara beransur-ansur melepaskan kepentingannya dalam Mazda dari tahun 2008 hingga 2015 dengan Ford memegang 2.1% saham Mazda pada 2014 dan memisahkan kebanyakan pengeluaran serta hubungan pembangunan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita kenali kisah kereta Mazda muat dalam bagasi baju. Era gemilang Mazda tahun 90-an. Pengenalan model Mazda MX-5 yang juga dikenali sebagai Mazda Roadster atau Mazda Miata di negara asalnya pada tahun 1989 mengubah nasib syarikat Jepun itu. Kenderaan ikonik MX-5 yang terhasil daripada pengalaman Mazda membangunkan model utama mereka iaitu siri kereta berprestasi tinggi RX mendapat sambutan menggalakkan. Bukan saja dalam pasaran tempatan malahan di seluruh dunia pada masa itu. Mazda MX-5 dikatakan bertanggungjawab memulakan kembali trend pengeluar kereta membangunkan kereta berkuasa tinggi bersaiz kecil, yang sebelum itu pernah popular sekitar dekat 70-an. Perkembangan positif Mazda dibantu kemenangan syarikat itu di bawah subsidiari Mazda Speed dalam perlumbaan panjang Le Mans 24 jam. Ia terus meletakkan Mazda sebagai pengeluar kenderaan Jepun pertama memenangi perlumbaan tersebut. Hasil jualan MX-5 yang menyokong perjalanan perniagaan Mazda serta imej baik jenama tersebut dalam media, membolehkan Mazda lebih berani menjalankan banyak kajian dan penyelidikan bagi mendapatkan idea baru dalam teknologi pembangunan kereta. Idea membangunkan kereta mudah alih. Pengurusan Mazda memulakan inisiatif membuka pelawaan kepada semua division dalam Mazda membentangkan idea yang boleh dibangunkan dan boleh menaikkan lagi keuntungan Mazda. Idea ini akan dipersembahkan dalam acara anjuran syarikat itu yang digelarkan Vantage Yard. Jemputan itu disambut baik Division Kejuruteraan Pembangunan Mekanisme Gear Mazda atau Manual Transmission Testing dan Research Group diketuai Yoshimi Kanemoto. Kanemoto mempersembahkan sebuah idea yang unik tetapi aneh, sebuah kereta mudah alih yang lebih mirip sebuah bagasi pakaian. Idea itu berpunca daripada masalah yang dihadapi Kanemoto setiap kali dia selesai menaiki kapal terbang, di mana dia perlu menghabiskan masa beratur bagi mendapatkan teksi. Bagi individu seperti dia yang sering perlu bergerak dari lapangan terbang ke lapangan terbang, lebih mudah seseorang itu mempunyai kenderaan sendiri yang boleh diangkut ke mana saja bagi mengelakkan masa terbuang begitu saja. Idea itu diterima baik pengurusan Mazda yang mengumumkan mereka sebagai pemenang, bersetuju untuk menyalurkan dana bagi pembangunan idea tersebut.
7 jurutera daripada Mazda membentuk kumpulan yang diketuai Kanemoto bagi merealisasikan visi tersebut. Tanpa berfikir akan keuntungan, mereka terus mengumpulkan orang-orang terbaik yang bekerja di Mazda untuk membina kereta di dalam bagasi ini. Membangunkan prototipe pertama kereta beg Mazda. Dalam membangunkan idea itu, Kanemoto menetapkan beberapa sasaran yang perlu mereka capaikan. Kereta itu mesti mudah alih, boleh dibawa ke mana-mana, khasnya lapangan terbang, mudah dipasang serta mempunyai ciri-ciri sebuah kereta asas yang lengkap. Kanemoto memilih sebuah beg bersaiz besar jenama Samsonite yang terkenal dengan ketahanannya untuk dijadikan rangka kereta itu. Dalam pemilihan enjin pula, enjin yang bakal digunakan tidaklah perlu terlalu berkuasa, cukup sekadar mampu memacu seorang individu. Lalu kumpulan jurutera itu membeli sebuah motorsikal mini. Dari motorsikal tersebut, enjin berkuasa 33.6 cc, tayar dan pemegangnya diambil untuk dijadikan komponen kereta yang bakal dibina. Mereka menjalankan pengubahsuaian kepada beg Samsonite tersebut, mencipta struktur tambahan yang akan dijadikan penyokong untuk rangka kereta. Tempat duduk ringkas dipasang bagi membolehkan pemandu duduk dengan mudah dan selesa. Prototipe pertama diterima baik. Selepas beberapa siri pembangunan, kereta bagasi Mazda berjaya disiapkan sepenuhnya. Prototipe pertama kereta itu mempunyai berat muatan 32 kg. Walaupun masih berat sebagai bagasi tangan, roda yang ada membolehkan bagasi itu boleh dibawa ke mana-mana ibarat sebuah bagasi biasa serta mampu menempatkan kesemua komponen yang diperlukan untuk membina kereta itu. Selepas bagasi dibuka dan diratakan, pemandu perlu memasang sendiri steering, tayar dan lampu depan. Dengan anggaran 1 minit diperlukan bagi tujuan tersebut. Kereta bagasi Mazda yang siap mampu mencapai kelajuan sehingga 30 m/j dengan menggunakan bahan api petrol. Pemanduannya mudah disebabkan titik graviti kereta beg itu yang rapat dengan lantai tanah. Ia dapat membolehkan pemanduan dilakukan dengan stabil. Hasil kejayaan prototipe pertama itu menjadi buah mulut penggemar industri otomotif di Jepun kerana keunikannya. Mazda mengeluarkan dana bagi membangunkan 2 buah lagi kenderaan serupa untuk kegunaan promosi di pasaran Amerika Syarikat dan Eropah. Dalam Expo Kenderaan Frankfurt 1991, walaupun Mazda dibarisi banyak model hebat, ekoran nama mereka yang ketika itu memuncak dengan sangat tinggi. Kereta bagasi ciptaan Kanemoto yang mencuri tumpuan orang ramai kerana keunikannya. Idea unik tetapi tidak diperbesarkan. Kejayaan division mekanisme gear Mazda di Jepun membangunkan kereta bagasi Mazda merupakan antara bukti inovasi yang cuba dilakukan Mazda dekat tersebut. Malangnya, pengurusan Mazda melihat idea tersebut walaupun telah direalisasikan dalam bentuk prototipe kurang sesuai untuk dibangunkan ke dalam pasaran komersial. 3 buah kereta bagasi yang dibuat hanya digunakan untuk tujuan promosi dan gimik pemasaran. Walaupun kereta bagasi Mazda hanya menjadi gimik bagi meningkatkan reputasi Mazda dalam industri otomotif antarabangsa. Idea untuk pengeluar mampu membangunkan sebuah kenderaan mudah alih merupakan sesuatu yang cukup bernas sekiranya dapat direalisasikan dalam pasaran komersial. Sebuah kenderaan mudah alih mampu mempercepatkan masa perjalanan dalam jarak singkat serta mampu mengurangkan masalah parkir kenderaan yang semakin lama semakin membelenggu sesetengah komuniti. Sayangnya, konsep kereta beg Mazda ini tersekat di tengah jalan. Prototipe asal kereta beg Mazda musnah dalam kemalangan dalam satu ekspor otomotif pada tahun 1991. Hanya pada tahun 1994 sebuah syarikat otomotif dari California, Amerika Syarikat bersetuju untuk membina kembali kereta bagasi tersebut menggunakan komponen asalnya. Kenderaan itu kekal menjadi satu-satunya kereta beg Mazda yang masih berfungsi sehingga sekarang. Terima kasih kerana menonton video kami sehingga habis. Jangan lupa ikuti channel kami untuk video-video yang menarik.